Ya Allah. Subhanaka. Okey. Jadi kita skip yang modul Sri Hatta Mas sebab ujian awak pun dah habis. Okey, kita akan belajar tentang pseudocode bubble search. Bubble sort. Okey, saya dah ajar dah macam mana nak buat swap pada awak. Jangan cikgu tengok dulu. Cikgu pun ingat-ingat lupa sampai mana kita belajar. Okey, kita buka form 3 kumpulan 2 pseudocode bubble search. Pseudocode bubble sort pseudocode bubble sort. Okey, second N. Sampai sini je. Okey, tak apa. Jadi antara benda yang penting ialah untuk awak memahami yang ni tentang swap tentang swap. Cikgu dah terangkan ke belum Sulaiman tentang swap? Boleh je terangkan lagi. Okey, tak apa. Okey, dia ingat tak cikgu dah terangkan ke belum? Kalau dah terangkan tak perlu terangkan sekali lagi. Cikgu dah terangkan tapi bolehlah terangkan sekali lagi. Takut Jangan, lupa. cikgu rasa kumpulan awak ni cikgu tak terangkan tak ada. Okey, tak apa, cikgu terangkan. Jadi katakanlah kita ada kita buat cikgu buat pseudocode katakan cikgu buat pseudocode. Okey, cikgu buat pseudocode yang baru. Okey, jadi kat sini cikgu buat mula. Okey, kemudian kita ada tamat. Okey, kemudian katakanlah cikgu buat yang pertama, cikgu setkan X kepada katakanlah 2. Kemudian katakanlah cikgu setkan Y kepada 5. Okey, kemudian katakanlah cikgu paparkan kemudian katakanlah cikgu setkan X kepada Y. Kemudian cikgu setkan Y kepada X. Kemudian cikgu paparkan X dengan Y. Okey. Berdasarkan sudut di atas yang ni, berdasarkan sudut yang ini, apakah output yang akan dipaparkan? Okey, contohnya katakanlah keluar soalan dalam exam awak. Berdasarkan sudut ini, apakah output yang akan dipaparkan? Jadi sebenarnya apa yang cikgu nak cuba buat sebenarnya ialah cikgu nak cuba tukar 2 tu asalnya ada dalam X. Kemudian 5 tu ada dalam Y. Kita nak cuba tukar yang ada dalam X tu kita masukkan dalam Y, yang ada dalam Y tu kita masukkan dalam X. Okey. Jadi sepatutnya paparan ataupun output dia akan dapat XY tu dia akan dapat 52. Sepatutnya lah dia akan dapat 52 sebab kita nak cuba tukar, nak swap kita nak cuba swap antara nilai X dengan nilai Y tu kita nak swap. Okey, tapi untuk sudokod yang begini, apa yang berlaku? Dia tidak swap. Okey, jadi kalau kita nak tahu apa yang berlaku dalam sudokod kita, cara paling mudah adalah dengan kita buat semakan meja. Jadi katakanlah cikgu buat semakan meja. Okey. Jadi kita semakan meja ni kita kena tengok kita punya sudokod kita baris demi baris. Bermula dengan baris yang pertama. Baris pertama dia akan mula, lepas tu dia pergi baris kedua. Okey, baris kedua apa yang dia buat sebenarnya ni? Kelas? Apa yang dia buat pada baris yang kedua? Maksudnya baris kedua.
Jadi X jadi sama dengan 5. X sama dengan 2. bukan X sama dengan 2 ni. Jadi assign statement. Dia masukkan 2 ke dalam X. Yes. Kalau X sama dengan 2, dia macam ni. Jadi dia baca adakah X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2. Kalau macam ni bukan X sama dengan 2. Yang atas ni, kita masukkan 2 ke dalam variable X. Assign statement. Jadi jangan tertukar antara assign statement dengan yang ni kita panggil sebagai relational. Dia buat comparison antara dua nilai. Dia compare nilai X dengan nilai 2. Adakah X tu sama dengan 2? Dia compare. Jadi jangan tertukar, Sulaiman, antara assign dengan comparison bawah. Okey, jadi baris yang kedua ni sebenarnya dia simpan 2 ke dalam X. Jadi awak dalam semakan meja, apa yang awak kena buat? Awak kena masukkan satu table, namakan table tu sebagai X. Okey, kemudian awak akan masukkan nilai 2 ke dalam X. Itu yang pertama. Okey, kita bina satu kolom, namakan sebagai X kerana belum ada X dalam semakan meja. Okey, kemudian kita tengok pada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, setkan Y kepada 5. Apa yang berlaku kat sini? Kita masukkan nilai 5 ke dalam Y. Jadi oleh kerana kita belum ada kolom yang bernama Y, kita tambah satu lagi kolom, insert kolom to the right. Kita namakan kolom tu sebagai Y. Jadi Y tu kita masukkan nilai 5 dalam tu. Kita masukkan nilai 5. Okey. Jadi dekat sini, katakanlah saya ubah sikit. Saya ubah saya punya saya ubah pseudocode. Saya ubah pseudocode dekat sini, saya buat paparkan X sama dengan Y. Yang bawah ni saya buat paparkan X sama dengan Y. Okey, katakanlah saya ubah. Sebab Sulaiman dia ada kata X sama dengan Y. Saya nak bagi tunjuk pada Sulaiman apakah beza antara X sama dengan Y dengan X sama dengan Y. Nak bagi Sulaiman nampak beza. Okey, jadi saya tambah beberapa baris pada pseudocode. Okey, jadi nombor 4, paparkan X sama dengan Y. Okey, Sulaiman. Baris nombor 4 ni dia buat apa? Shin E. Baris nombor 4 dia buat apa? Shin E. Pavitran, dia buat apa? Dia akan compare. Dia akan compare. X sama dengan 5. Dia akan compare, lepas tu dia buat apa lepas dia compare? Tengok kot true dengan false. Okey, dapat true dengan false, lepas tu dia buat apa lepas dia tengok true dengan false? Dia akan pergi ke yang 5. Salah. Ke error. Selepas dia tengok true dengan false, dia akan paparkan nilai sama ada true atau false. Nampak tak sini paparkan? Paparkan ni maknanya dia paparkan output. Maknanya dia akan keluar output sama ada true atau false. Okey, jadi pada baris yang keempat ni, apa yang berlaku sebenarnya? Dia buat comparison sebab dia relational operator. Jadi bila ada relational operator, kita kena tulis dia punya expression. Sama macam if else. Kalau if else kan awak buat if markah lebih besar atau sama dengan 50. Jadi apa yang awak buat kalau awak jumpa if else ataupun jika contohnya, awak ambil expression dia, awak akan masuk expression dia dalam semakan meja dan awak letak tanda soal. Okey, yang tu apa yang awak buat. Sama juga dengan yang bawah ni, baris nombor 4 ni. Awak ada jumpa relational expression. Awak jumpa relational expression,
awak akan masukkan expression ni ke dalam semakan meja. Jadi, awak akan masukkan adakah X sama dengan Y dan jangan lupa letak tanda soal. Sebab Okey? dia tanya soalan. Sebab dia relational operator. Ada tiga benda, ada tiga operator, yang awak kena yang awak letak soalan dekat belakang bila awak letak semakan meja. Ada tiga jenis operator. Operator yang pertama adalah relational operator. Okey. Relational operator ni yang lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Okey, contohnya adakah markah lebih besar daripada 50? Yang tu relational operator. Jadi relational operator ni awak letak dekat dalam semakan meja, lepas tu awak letak tanda soal dekat belakang dia. Boleh faham? Okey, yang kedua yang awak kena letak tanda soal adalah logical operator. Ada tiga logical operator. Kita ada operator AND, kita ada operator OR dengan NOT. AND, OR dengan NOT. Tiga operator ni, kalau awak letak dalam semakan meja, expression dia, kena letak tanda soal. Okey. Yang nombor tiga, operator nombor tiga yang awak kena letak tanda soal adalah membership operator. Membership operator ada dua, satu in, satu not in. In dengan not in, membership operator. Jadi yang tu juga awak kena letak tanda soal. Okey, boleh dapat tiga jenis operator ni. Awak jumpa sahaja apa yang awak lakukan, awak ambil expression dia, awak letak expression dia dalam semakan meja dan belakang expression dia letak tanda soal. Jadi bila kita baca dia, kita tambah perkataan adakah. Yang ni kita nak baca dia ni. Cara baca dia, adakah X sama dengan Y? Yang tu cara dia. Jadi sama juga dengan logical atau membership. Kita tambah perkataan adakah dekat depan. Kita tambah perkataan adakah dekat depan. Adakah bla bla bla, bla bla bla, contohnya. Lepas tu tak tanda soal. Okey, jadi kita tanya adakah X sama dengan Y? Jadi dekat sini X nilainya ialah 2. Okey, Y nilainya 5. So, adakah 2 sama dengan 5? Kita akan dapat apa, Sulaiman? Shin E, Pavitran, adakah 2 sama dengan 5? False. Kita akan dapat false. Tapi awak kena ingat nombor 4 adalah statement yang digunakan untuk kita paparkan output. Jadi, kita kena tambah satu lagi kolom. Kita namakan dia sebagai output. Insert column to the right. Namakan sebagai output. Jadi output yang akan keluar adalah false. Boleh faham? Faham? Okey, selepas itu kita pergi kepada statement nombor 5. Nombor 5 ialah assign statement. Statement nombor 5, assign statement. Jadi assign statement set X kepada Y. Apa yang berlaku sebenarnya? Kalau yang atas ni dia masukkan 2 ke dalam X. Yang bawah ni kita masukkan 5 ke dalam Y. Yang nombor 5 ni kita masukkan X ke dalam Y ke kita masukkan Y ke dalam X? Kita masukkan X ke dalam Y. Cuba awak tengok. Yang atas ni awak masukkan X ke dalam 2 ke masukkan 2 ke dalam X? 2 ke dalam X. Okey, jadi value sebelah kanan awak masukkan dalam variable sebelah kiri. So Y masuk ke dalam X. Okey, awak kata Y masuk dalam X pun salah juga. Kita bukan masukkan Y ke dalam X. Kalau awak masukkan Y ke dalam X, apa yang berlaku dekat sini? Sini dia akan jadi Y. Kita bukan masukkan Y ke dalam X, tapi kita masukkan value of Y ke dalam X. Kita masukkan value of Y. Jadi value of Y adalah 5. So kita masukkan 5 ke dalam X. Jadi bila kita masukkan 5 ke dalam X, 5 ni dia akan replace 2. Boleh faham, Sulaiman? Boleh. Okey.
Lepas tu baris yang ke-6 apa yang dia buat? So Y 2. Y2. Y as tak Y as sign operator 2. Dia masukkan apa ke dalam apa? Baris nombor 6 ni dia masukkan apa ke dalam apa? Baris nombor 6, Mm-mm. dia macam atas lah. Tak ada masuk ke dalam mana-mana. Dia masukkan Y ke dalam X ke X ke dalam Y? Dia masukkan nilai X kan? Dia masukkan nilai Yes. X ke Yes. dalam Y. Sebelah Jadi kanan, sebelah kanan. apakah nilai X? X2. Mana ada 2? X5 Sulaiman. Ya. Nilai X 5. So dia akan masukkan nilai X ke dalam Y. Jadi dia akan masukkan 5 ke dalam Y. Kerana current value kepada X adalah 5. Bukan lagi 2. Boleh faham? Dapat tak? Boleh. Okey. Lepas tu dia buat nombor 7. Nombor 7 dia paparkan XY. Bila dia paparkan XY, apa yang berlaku dekat situ? Paparkan 5 dengan 5. Okey, jadi output dia akan dapat 5, 5. Boleh? Yang nombor 7 dia akan keluar output 5, 5. Okey, kemudian nombor 8 dia akan buat apa? Paparkan X sama dengan Y. Apa yang dia buat nombor 8 ni? Dia tengok, dia nak check lah sama ada X sama dengan Y ke Dia tidak. compare. So dia akan Compare. compare kat sini. Adakah 5 sama dengan 5? So dekat sini akan dapat apa? True. Akan dapat true. Jadi dia akan paparkan output true. Lepas tu dia tamat program. Jadi untuk pseudocode yang ini, output dia ada keluar berapa baris, Sulaiman? Output dia Ah, 3. output dia keluar 3 baris iaitu false 55 dengan true. Pavitron boleh dapat? Dapat tak Pavitron? Pavitron ni senyap je ni. Susah cikgu ni. Kalau pelajar senyap. Kalau tak dapat Pavitron, tolong bagi tahu Jangan senyap je. Okey, jadi outputnya akan keluar false 55 true. Yang tu output yang akan keluar. Jadi kita cuba kita cuba buat apa? Coding Kita cuba buat coding berdasarkan pseudocode yang ni. Okey, kalau nak buat coding awak kena buka Python IDLE. Okey, cuba buka Python IDLE. Okey, awak buka Python IDLE. Lepas tu awak buat file, new file. Bila awak buat file, new file, awak akan buka dia punya apa? Awak akan buka dia punya code editor. Jadi tengok nombor 1. Nombor 1 pseudocode dia mula. Lepas mula, awak setkan X kepada 2. Macam mana nak buat coding? Setkan X kepada 2. Macam mana? Macam mana coding Python awak nak buat untuk langkah 2 ni? Dah keluar pula Pavitron ni. Okey, coding dia adalah awak buat macam ni. Awak buat X set kepada 2. Boleh faham? Dia bukan macam Python lah. Dia bukan macam pseudocode lah. Python pula. Sebab pseudocode kita gunakan keyword set kan. Tapi dalam kod Python kita tak ada gunakan apa-apa keyword. Kita just buat X set kepada 2. Okey, seterusnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, setkan Y kepada 5. Kita buat macam mana coding dia? Kita buat Y set kepada 5. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, kemudian
langkah nombor 4, paparkan X sama dengan Y. Kita coding macam mana? Paparkan X sama dengan Y. Paparkan X sama dengan Y. Hmm. Dah fikir sekejap. X sama dengan Y. Paparkan kita kena guna apa? Kita kena guna print function. Print. Jadi kita kena print X sama dengan Y. Jangan lupa selepas print tu kita letak kurungan. Jangan lupa sebab dia adalah function. Jadi awak kena letak kurungan. Okey, kemudian cuba tengok dekat nombor 5, setkan X kepada Y. Jadi awak buat coding, setkan X kepada Y. Nombor 6, awak setkan Y kepada X. Jadi awak setkan Y kepada X. Baris nombor 7, awak paparkan XY. Jadi nombor 7 macam mana coding dia, Sulaiman? Nombor 7. Print Print X, Y. X, Y. Jadi nombor 8 ni coding dia macam mana? Print X sama dengan Y. Compare. Print X sama dengan Y. Okey, jadi bila dah siap kita save. Kita save. Jadi kita save sebagai Python form 3 kumpulan 2. Jadi 2293 save sebagai swap. Bukan swap, yang ni kita bolehlah kita save sebagai swap. Swap tapi dia tak swap swap yang tak jadi. Okey, jadi yang coding yang pertama ni kita buat swap tapi swap dia tak jadi swap dia tak jadi. Dia tak swap dua nilai. Jadi bila kita run module, kita akan dapat output macam kita buat tadi. Kita akan dapat false 55 dengan true. Boleh dapat, Sulaiman? Cikgu, saya tak faham bahagian yang X sama dengan yang bahagian 4 dengan 5 tu. Line 4 dengan 5. Kenapa dua-dua sama? Tu yang saya tak faham ni. Okey, dia dapat dua-dua sama sebab dia masukkan nilai Y ke dalam X. Yang ni. Jadi, apa yang Y pegang, dia akan masuk ke dalam X. Jadi, Y pegang 5, dia masuk ke dalam X 5. Jadi, bila dia buat macam tu, nilai X dengan Y akan jadi sama. Yang ni. Kalau dah masukkan 5 tu dalam X, so jika X sama dengan 5, Y pun tak samalah macam tu. Dia akan masukkan nilai Y ke dalam X. Jadi, apa yang Y pegang akan sama dengan apa yang X pegang. Okey, faham. Sebab dia masukkan nilai yang sama daripada Y. Daripada Y nilai dia 5, dia akan masukkan nilai Y tu ke dalam X. Jadi, apa yang Y pegang, X akan pegang juga nilai yang sama. Dia bukan pegang objek yang sama, cuma value yang sama. Jangan tertukar pula. Takut awak ingat dia akan point kepada value yang sama. Dia bukan pegang objek yang sama, dia cuma pegang value yang sama. So, X pegang Y iaitu 5. So, X yang baru adalah jadi 5. So, yang bawah tu pun 5 jugalah sebab Y pegang X iaitu yang 5 lah kan. Okey, yang bawah ni apa yang dia buat? Dia masukkan nilai X ke dalam Y. Jadi nilai X yang baru adalah 5. So, dia masukkan 5 ke dalam Y. Jadi bila dia masukkan 5 ke dalam Y, asalnya nilai Y adalah 5, tapi dia replace dengan 5. Okey, mula-mula yang ni dia akan replace nilai 2 dengan nilai 5. Dia replace, dia tukar.
Boleh faham? Yang tu yang baris yang kelima punya sudokod. Okey, baris yang keenam sudokod ni, dia replace 5 dengan 5. Asalnya nilai Y adalah 5, tapi dia tukar 5 tu kepada 5. Okey, jadi kalau dalam coding ni istilah dia, yang ni kita panggil istilah dia sebagai assign. Yang ni istilah dia kita panggil sebagai reassign. Reassign ni maknanya kita assign semula ataupun kita assign sekali lagi. Contohnya macam ni. Mula-mula cikgu akan assign awak. Contohnya macam ni. Katakanlah Sulaiman, awak mula-mula masuk kerja. Awak mula-mula masuk kerja, bos awak akan assign awak kepada jawatan kerani contohnya. Jadi awak lakukan kerja-kerja macai contohnya. Kena angkat pasu bunga, kena photostat, kena sapu sampah. Sebab bos awak assign awak jawatan kerani. Katakanlah lepas 6 bulan kerja, awak naik pangkat. Dia akan reassign. Dia akan reassign jadi supervisor contohnya. Jadi bila dia reassign awak jadi supervisor, kerja awak akan memantau. Awak akan memantau operator-operator yang lain dalam kilang contohnya. Contohnya kita reassign. Maknanya mula-mula dia assign kita jawatan yang rendah. Lepas lama kita kerja, dia akan naikkan kita pangkat kita, dia akan reassign kita kepada jawatan yang lain. Boleh faham? Reassign. Boleh? Dapat tak? Jadi sama macam dengan variable, kita boleh assign dia kepada satu nilai, kemudian kita boleh assign sekali lagi. Bila kita assign sekali lagi, okey, dalam variable tersebut, bila kita reassign apa-apa value ke dalam variable, variable yang nilai yang baru dia akan replace nilai yang lama. Contohnya 5 ni dia akan replace 2. So 2 tu akan hilang lah. Bila dia reassign, 2 tu akan hilang. Dia akan replace dengan 5. Okey, sepatutnya saya buat ni sepatutnya. Dekat sini saya sepatutnya buat apa? Sengkang macam ni. Okey. Jadi bila kita reassign, nilai yang baru akan replace nilai yang lama. Jadi nilai yang lama tu dah tak ada dah. Sama macam kalau awak kerja contohnya. Bos awak lantik awak jadi supervisor. Adakah awak masih lagi pegang jawatan kerani? Tak. Jawatan kerani itu awak dah lepaskan pada orang lain dah. Kenapa awak dah lepaskan jawatan kepada orang lain? Sebab bos awak dah reassign awak kepada jawatan yang baru. Jadi awak tidak lagi pegang jawatan kerani dan awak tidak boleh lagi melakukan tugas-tugas kerani sebab awak dah reassign jadi supervisor. Contohnya macam itulah. Okey. Value yang lama akan hilang. Dia ganti dengan value yang baru. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, bila dia print, dia akan dapat 55. Dia tak print 52. Dia tak tukar pun value sebenarnya. Dia tak swap. Sebab tu cikgu kata, yang ni pseudocode swap tak jadi. Tadi kan cikgu cakap kan, pseudocode swap tak jadi. Okey. Jadi macam mana kita nak buat pseudocode supaya dia boleh swap dua nilai dalam variable tersebut. Contohnya 2 ni kita nak jadi macam ni tau. Asalnya dia X dengan Y ni 25. Kita nak tukar dia jadi 52. Kita nak swap. Okey, jadi untuk kita swap, kita tengok ada caranya. Kita tengok dekat pseudocode yang atas ni. Okey, untuk kita swap, kita boleh gunakan temporary variable. Kita gunakan temporary variable. Jadi kita gunakan temporary variable dan kita boleh ni lah kita boleh swap dua nilai. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, cara dia macam ni. Cuba awak tengok.
Okey, jadi kita akan mula. Okey, selepas mula kita akan tamat. Okey, kemudian kita akan setkan X. Macam biasalah, kita setkan X kepada 2. Okay, lepas tu kita setkan Y kepada 5. Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita nak buat? Okey, macam mana kita nak buat supaya kita boleh masukkan nilai 5 ke dalam X, kita boleh masukkan 2 ke dalam Y. Apa arahan dia, Sulaiman? Kita nak buat macam mana? Okey. Katakanlah Sulaiman, cuba tengok. Awak buat sini, setkan X kepada Y. Apa yang berlaku dekat sini? Jadi cuba kita buat semakan meja. Kita buat semakan meja. Jadi mula-mula sekali kita ada X. Okey, kemudian kita masukkan 2 ke dalam X. Okey, seterusnya kita ada Y. Kemudian kita masukkan 5 ke dalam. Kita masukkan 5 ke dalam Y. Okey, apa yang berlaku kalau kita buat baris yang keempat ni, Sulaiman? Baris yang keempat, dia buat satu lagi kolom bawah, X jadi 5. S akan jadi 5. Jadi bila dia tukar S jadi 5, apa yang berlaku? Nilai 2 akan hilang. Yang asal tu dah tak kira. Yang asal tu akan hilang. Jadi tak boleh buat macam ni. Okey, jadi yang ni tak boleh buat. Bagaimana kalau saya tukar setkan Y kepada X dekat sini? Apa yang berlaku? Kalau saya tukar setkan X kepada Y, saya tukar setkan Y kepada X. Apa yang berlaku? Y kepada X. Hmm. So bahagian Y tu akan jadi 2. Bahagian Y akan jadi 2, jadi nombor 5 akan hilang. Nombor 5 akan hilang sebab dia replace dengan 2. Nampak tak? Nampak. Jadi kita tak boleh buat setkan X kepada Y, kita tak boleh buat setkan Y kepada X. Sebab kalau kita setkan X kepada Y, nilai 2 akan hilang. Kalau kita buat setkan Y kepada X, nilai 5 akan hilang. Jadi macam mana nak swap supaya nilai asal dia tak hilang? Awak kena tambah satu lagi variable yang baru. Contohnya awak namakan sebagai temp. Okey, temp ni kita panggil sebagai temporary variable. Variable yang kita gunakan sementara untuk kita swap. Jadi kita boleh buat macam ni. Setkan X, setkan temp kepada X contohnya. Kalau kita setkan X kepada temp kepada X, apa yang berlaku? Kita tambah satu lagi kolom, namakan sebagai temp. Dan kali ini kita akan setkan dia kepada X. Jadi nilai 2 akan dimasukkan dalam temp. Boleh faham, Sulaiman? Yang ni kita masukkan nilai 2 kepada temp. Selepas kita masukkan nilai 2 ke dalam temp, barulah kita alihkan 5 ke dalam X. Jadi nilai 2 tak hilang. Kenapa nilai 2 tak hilang? Sebab dia ada disimpan dalam temp. Contohnya macam ni lah kan. Awak nak swap, yang ni ada air sirap. Okey, ada air sirap. Okey, ada satu lagi cawan, ada air apple. Okey, ada air apple. Jadi macam mana awak nak tukar? Air apple nak masuk kat dalam ni, air sirap nak masuk ke dalam ni. Kalau awak ambil air apple, awak tuangkan dalam ni, air sirap tu akan hilang. Kalau awak ambil air sirap, tuang ke dalam air apple, air apple akan hilang. Jadi macam mana awak nak tukar? Untuk tukar, awak kena ada satu gelas yang lain. Awak ada satu gelas yang lain, jadi awak akan masukkan air sirap tu dalam gelas yang baru ni. Yang ni tuang dalam ni. Okey. Selepas awak tuang air sirap dalam gelas yang baru,
barulah awak tuang air apple masuk dalam ni. So, awak akan tuang masuk dalam ni. Jadi, selepas awak tuang air apple masuk dalam ni, apa yang awak buat? Barulah air sirap ni awak pindahkan ke dalam gelas air apple. Jadi, dia akan jadi macam ni. Barulah dia boleh swap. Boleh nampak tak, Sulaiman? Cara kita swap. Kita gunakan satu gelas yang baru yang kita namakan sebagai temporary glass. Gelas yang sementara yang akan simpan value tersebut supaya value tersebut tidak hilang bila kita swap. Okey. Jadi sama juga dengan yang ni, apa yang kita buat, kita gunakan temporary variable, kita masukkan nilai x dalam temporary variable. So, 2 akan dimasukkan ke dalam temporary variable. Dia simpan dulu buat sementara. Lepas tu barulah kita masukkan y ke dalam x. Barulah kita masukkan y ke dalam x. Jadi bila awak masukkan y ke dalam x, okey, yang ni awak masukkan ke dalam x. Jadi sini akan pegang nilai 5. Jadi walaupun dia dah replace 2 dengan 5, dia memanglah hilang dekat sini. Tapi masih lagi ada dekat sini, dekat temp. Okey. Walaupun nilai dia hilangkan dekat x tak ada masalah. Walaupun hilang dekat x tak ada masalah. Sebab dia masih lagi ada dekat temp. Okey, jadi seterusnya apa yang awak kena buat, Sulaiman? Awak kena alihkan nilai dalam temp ni, awak masukkan dalam y. So, setkan y sama dengan temp. Ya, betul. Jadi dekat sini, awak setkan y. Setkan kepada temp. Jadi, bila awak paparkan xy, apa output yang akan keluar? So, paparkan xy. 5, 2. Jadi, dia akan keluar satu output kat sini. Kita buat output. Output kita, dia akan paparkan 5, 2. Okey, jadi barulah dia akan swap. Oh, ini rupanya fungsi swap dalam bubble sort. Ya, betul. Tu yang dia gunakan temp tu kat sini. Jadi saya nak fahamkan awak yang ni kat dalam bubble sort ni kenapa dia ada temp dia. Tiba-tiba kat sini kan. Dia guna temp tu sebab dia nak swap dia nak swap dua benda tu. Dia gunakan temporary variable. Okey, macam mana? Sekarang adakah awak dah faham? Jam cikgu. Nak tulis sekejap. Okey, boleh. Paparkan. Sebenarnya sudoku swap ni tak semestinya macam ni lah. Dia ada dalam Python lah. Dia selain daripada yang ni, kita boleh swap cara lain. Contoh yang ni sudoku swap yang ni, kita semakan meja dia macam ni. Okey, kita juga boleh buat swap macam ni, Sulaiman. Okey, cuba tengok Kita ada sudoku yang baru. Katakanlah saya namakan sebagai sudoku swap 2. Jadi kita ada mula. Kita ada tamat. Okey, kemudian kita ada setkan X kepada 2. Lepas tu kita setkan Y kepada 5.
Okey. Kalau kita tengok sudokod yang atas ni, apa yang dia buat? Dia masukkan X ke dalam temp. Okey, dia masukkan X ke dalam temp terlebih dahulu. Tapi kita juga boleh masukkan Y ke dalam temp terlebih dahulu. Boleh. Tapi bila kita masukkan Y ke dalam temp, sudokod dia akan sedikit berubah lah. Cuba awak tengok ya. Saya setkan temp kepada Y saya tukar. Yang ni saya setkan temp kepada X. Okey, yang bawah saya setkan temp kepada Y. Jadi kalau saya setkan temp kepada Y, cuba tengok saya makan meja dia. Saya makan. Okey, jadi kita buat table, insert table. Jadi kita ada X. Okey, kita masukkan 2 ke dalam X. Kemudian kita ada Y. Kita masukkan 5 ke dalam Y. Kemudian kita ada folder yang baru, namakan sebagai temp. Kita masukkan nilai apa? Nilai Y ke dalam temp. Jadi nilai Y kita masukkan dalam temp, kita masukkan nilai, kita masukkan nilai 5. Kita masukkan 5 ke dalam temp. Okey, jadi selepas kita masukkan 5 ke dalam temp, adakah kita nak masukkan, kita buat macam ni? Boleh tak kita buat setkan X kepada Y? Boleh tak Sulaiman kita buat macam ni? Apa yang berlaku Sulaiman kalau kita setkan X kepada Y? X akan jadi 5. S akan jadi 5. Jadi bila X jadi 5, nilai 2 akan hilang. Betul? Ya, betul. Nilai 2 akan hilang. Jadi kita tak boleh buat macam ni. Yang ni. Tak boleh buat macam ni. Jadi bila tak boleh buat macam ni, kita kena tukar. Kalau kita setkan Y kepada X, apa yang akan berlaku? Jadi nilai X akan dimasukkan dalam Y. So nilai X adalah 2. 2 akan dimasukkan dalam Y. Okey? Dapat tak setakat ni? Dapat. Okey. Jadi selepas tu kita nak alih apa? Temp ni kita nak alih ke dalam mana Sulaiman? Lepas tu. Temp. Temp tu kita nak alih ke dalam X. Yes. Jadi kita set X kepada temp. Jadi dekat sini apa yang berlaku? Nilai X akan pegang nilai 5. Dapat X akan pegang nilai 5. Okey, lepas Suap 2 ni macam dah terbalik je. Lepas tu kita akan paparkan XY. Jadi bila kita paparkan XY, dia akan paparkan apa? Dia akan paparkan 5, 2. Okey. Jadi nampak lebih kurang sama. Saya makan meja. Tapi sebenarnya tak sama. Dia ada sedikit beza. Okey, sama juga dengan sudokod dia. Cuba awak tengok sudokod dia. Nampak macam sama tapi sebenarnya tak sama. Cuba tengok. Sudokod dia yang ni awak masukkan X ke dalam temp. Yang ni awak masukkan Y ke dalam temp. Jadi walaupun dia lakukan benda yang berbeza, tapi hasil daripada sudokod ni dia akan hasilkan benda yang sama. Cuma cara sahaja berbeza. Cara berbeza tapi dapat hasil yang sama. Yang atas ni dia alihkan X dulu. Yang atas ni dia alihkan X dulu. Yang ni dia alihkan Y dulu. Jadi terpulang pada awak. Awak nak buat yang atas pun boleh, nak buat yang bawah ni pun boleh. Okey, macam mana? Boleh faham? Boleh? Okey, jadi cikgu akan save yang ni, nanti cikgu akan share dengan dalam grup Suap 2 ni macam dah terbalik lah. Tapi sama je.
Dia buat benda yang sama. Tak, dia buat benda yang lain. Tapi hasil dia sama. Macam ni lah, macam kita kata. Kenapa contohnya Sulaiman bila dia bancuh air, ikut putaran jam. Tapi Tashvina bila dia bancuh air ikut lawan jam. Okey, walaupun yang kita kan ambil gelas, kita ada sudu kan. Ada orang dia apa? Dia ikut putaran jam, dia kacau gula, tu ikut putaran jam. Ada orang dalam cawan dia ambil sudu tapi dia kacau gula ikut lawan jam. Ada orang ikut lawan jam. Macam saya suka ikut lawan jam. Bila saya kacau gula bila saya kacau gula saya suka ikut lawan jam. Ada orang dia kacau gula ikut lawan jam. Walaupun cara kacau gula tu berbeza tapi dia punya kita dapat hasil yang sama. Hasilnya ialah gula tu akan larut dalam air. Gula tu akan larut dalam air. Tapi cara yang berbeza. Cara yang berbeza. Kalau kita pergi kedai mamak contohnya, mamak dia tak kacau. Dia apa? Dia tarik. Mamak dia tarik. Dia letak gula, lepas tu dia tarik. Lepas tu dia ambil yang ni, dia tarik. Mamak dia tarik. Okey, dia hancurkan gula. Ada orang kacau, ada orang dia tarik. Dan beza, cara yang berbeza tapi dia dapat hasil yang sama. Okey, boleh Sulaiman? Dapat tak? Boleh? Okey. Nampak macam terbalik kan sebab dia buat benda yang lain Tapi hasil dia dapat hasil yang sama. Okey, awak dah faham tentang swap. Awak dah faham tentang swap. Dalam Python, ini Python sahaja, awak tak boleh guna dekat Java. Sebab tingkatan 4, tingkatan 5, dia ada juga belajar bubble sort, tak silap cikgu. Pakai JavaScript kata silap masa tingkatan 5. Untuk swap guna JavaScript, awak kena guna cara 1 atau cara 2. Okey, ada satu lagi cara yang ketiga, tapi awak tak boleh gunakan dalam JavaScript. Yang ni cuma dalam Python sahaja. Jadi dalam Python kita ada sudut kod yang ketiga. Kita buat macam ni. Jadi yang ni cuma dalam Python sahaja, tak boleh guna dalam Java, tak boleh guna dalam JavaScript. Maknanya masa dikatakan 4 tingkatan 5 tak boleh guna sudut kod yang ni. Sudut kod yang ni hanya untuk Python sahaja. Jadi dia buat macam ni. Setkan X pada Y, setkan ni. Okey. Jadi dalam Python kita tak perlu gunakan temporary variable. Kita boleh terus swap macam ni. Kita buat setkan XY kepada YX. Macam ni. Jadi dalam Python kita boleh buat macam ni untuk kita swap. Jadi apa yang berlaku dekat sini, kita setkan X, Y, kita setkan kepada YX. Jadi nilai Y akan dimasukkan ke dalam X dan nilai X akan dimasukkan ke dalam Y serentak. Dalam Python kita boleh buat serentak. Contohnya kita boleh assign banyak variable dalam masa yang sama. Yang tu dalam Python sahaja. Dalam JavaScript tak boleh buat. Okey, jadi contohnya Ini macam nisbah aja. bukan nisbah, dia macam assign dua variable serentak. Sebab dia punya ikut posisi dia lah. Dia dekat kiri kanan sama dengan kanan. Sekaligus. Tapi yang ni cuma dalam Python. Masa tingkatan 4, tingkatan 5 awak tak boleh guna yang ni. Jadi saya makan meja dia akan dapat macam mana? Saya makan meja dia akan dapat macam ni. Jadi awak mula, awak setkan X kepada 2. Jadi dekat sini awak akan ada X. Okey, awak setkan X kepada 2. Okey, kemudian awak setkan Y kepada 5. Okey, awak setkan Y kepada 5. Lepas tu baris yang keempat ni apa yang awak buat? Baris yang keempat tu awak masukkan Y ke dalam X. Okey. Dan X kepada Y. Jadi awak masukkan yang ni 5, yang ni awak masukkan 2. Awak masukkan dalam masa yang sama. Awak masukkan serentak. Lepas tu bila awak paparkan XY, dia akan terus keluar output. Output dia awak akan dapat sini, awak akan dapat 5, 2. Jadi Python dia macam
ada apa? Shortcut Python dia ada shortcut untuk swap. Sebab Python dia boleh assign multiple variable serentak. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kalau kita nak buat pseudocode kalau kita nak buat pseudocode, katakanlah sekejap katakanlah kita tengok kita punya yang ni yang swap tak jadi swap satu, swap tak jadi. Okey, katakanlah saya buat file new file dekat Python ni, saya nak buat swap juga. Okey, tapi yang ni saya pakai pseudocode yang pertama. Jadi saya buat X set kepada 2, kemudian Y set kepada 5, kemudian saya set apa tadi? Saya set temp kepada X. Kemudian saya set apa? X kepada Y. Kemudian saya set Y kepada temp. temp. Lepas tu saya print XY. Okey, jadi yang ni saya save. Saya nak tunjukkan pada awak nanti. Saya save sebagai 22903. Saya namakan sebagai swap 2. Swap 2 ni swap yang jadi. Swap yang jadi. Tadi swap tak jadi. Jadi kita run module. Okey, nampak dia swap dia akan jadi 52. Okey. Dan katakanlah saya buat yang baru. Saya buat coding yang baru. Saya namakan variable yang lain. Contohnya X dengan Y itu saya tukar. Saya tukar PQ contohnya. P set kepada 2. Q set kepada 5. PQ. Okey, kemudian kita buat temp set kepada apa? Tadi kita set kepada X kan? Yang ni kita set kepada Q. Kita balikkan Okey. Kalau yang atas ni kita set kepada X. Tapi yang bawah ni kita terbalikkan. Jadi selepas kita temp set kepada Q, kita buat apa? Kita akan setkan Q kepada P. Lepas tu kita setkan P kepada temp. Kemudian kita akan print PQ. Okey. Jadi kita save. Dan kita run. Kita akan dapat output yang sama. Okey. Cuma cara berbeza. Macam saya bagi tahu tadi dah. Dia kacau gula ikut jam. Lepas tu yang seorang lagi kacau gula ikut lawan arah jam. Tapi dia akan hasilkan benda yang sama. Okey, dia nak larutkan gula dalam air. Okey, kemudian katakanlah saya gunakan dua variable yang lain, R dengan S. Let's say saya buat R set kepada 2, S saya set kepada 5. Jadi dalam Python special, kita boleh buat multiple assignment dalam Python. Kita boleh assign lebih pada satu variable serentak. Jadi kita boleh buat R, S set kepada S, R. Okey. Dia akan masukkan dia akan assign dua variable serentak. Kemudian kita akan print RS. Jadi dekat sini bila kita save dan kita run, kita akan dapat output yang sama. 52, 52, 52. Nampak? Okey, tiga cara yang berbeza tapi kita akan dapat output yang sama. Nampak tak? Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Nak tanya? Ya, macam cikgu nak fikir. 2 S. Alright, sekejap Jadi awak kena type Awak kena type, lepas tu awak kena run. Tengok jadi ke tak? Sama tak jadi macam saya? Kita cuba.
Okey, macam mana? Faham? Okey. Jadi kalau kita nak swap benda yang ada dalam list. Kita tengok pseudocode dia guna list. Nampak ni? Mana pseudocode? Okey. Pseudocode bubble sort dia guna list. Cuba awak tengok, yang ni kan list. Jadi macam mana kalau kita nak swap item yang ada dalam list? Tadi kita swap bukan list kita swap variable yang biasa, Tapi bagaimana variable tu yang special, macam contohnya ni list. Macam mana kita nak swap? Okey, kalau awak nak swap yang dalam list, awak kena buat macam ni. Katakanlah yang ni kita ada list. Kita ada nombor 1 mula. Lepas tu kita ada tamat. Lepas tu kita ada list. L set kepada 10 ataupun 25. Nampak Dia ada list. Jadi macam mana kita nak ubah kedudukan 2 dengan 5 dalam list tersebut? Jadi caranya macam ni. Caranya awak kena buat mula-mula awak kena setkan temporary variable kepada L0. Okey. Jadi 2 ni adalah L0. Okey. Bila kita nak panggil item dalam list, kita panggil dengan menggunakan index. Cikgu ulang sekali lagi. Bila kita nak panggil item yang berada dalam list, kita panggil dengan gunakan index. Jadi kalau kita nak panggil item 2, kita panggil L0 dengan gunakan index 0. Okey, So dia L, I lah, I kecil kat bawah dia. So, dia contoh 0 ke 1, kita tengoklah posisi dia dekat mana. Kan awak buat LI sebelum ni kan, kita belajar kan. Jadi kemudian kita buat apa? Kita setkan L0 kepada L1. Jadi apa yang kita buat, L1 ni iaitu 5, kita masukkan dalam L0. Okey. Jadi kalau awak nak tengok senang, cikgu print senang. Mula cikgu print L. Paparkan L. Okey. Yang ni cikgu masukkan temp kepada L0. Cikgu masukkan L ini, cikgu paparkan L sekali lagi. Okey. Lepas tu kita buat setkan L1 kepada temp. Okey, kemudian kita paparkan L. Okey, jadi cuba tengok apa yang berlaku dekat pseudocode kita. Okey, jadi yang key dia ialah yang ni. Kita setkan temp kepada L0, kita setkan L0 kepada L1, kita setkan L1 kepada temp. Jadi bila kita buat macam ni, kita nak tahu apa yang berlaku, Sulaiman, Tashwina, kita gunakan semakan meja. Okey, yang ni kita gunakan pseudocode swap, swap juga tapi guna list. Okey, swap tapi kita guna list. Yang tadi kita tak guna list, yang ni kita guna list. Jadi kita buat yang pertama. Yang pertama mula. Okey, mula semakan meja. Dan selepas mula, kita akan pergi kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, dia akan setkan L kepada 25. Jadi kita tambah table. Okey, kita namakan
kolom yang pertama kita sebagai L. Kita namakan kolom kita sebagai L. Kita akan masukkan 2 dengan 5 ke dalam kita punya L. Ke dalam kita punya senarai. Okey, kemudian kita paparkan L. Apa yang kita buat ni Sulaiman? Kita paparkan output. Jadi dalam saya makan meja, awak kena buat output. Okey. Dan apakah output yang akan keluar Sulaiman bila kita paparkan L? Paparkan L 25 lah. Dia akan keluar 25. Dia akan keluar 25. Okey, kemudian kita akan setkan temp kepada L0. Apa yang berlaku dekat sini? L0, so temp sama dengan 2 lah. Jadi kita tambah satu lagi kolom yang baru Sulaiman. Namakan kolom tu sebagai temp. Dan temp akan pegang nilai 2. Boleh dekat sini? Okey, kemudian kita buat yang nombor 5. Apa yang kita buat ni? Setkan L0 kepada L1. L0 kepada L1. Setkan 2 kepada 5. L0 kepada L1. Oh, okey. So, 5 lah. Apa 5? Apa 5? 0 tu sama dengan 5 lah cikgu. Kita setkan L0 kepada 5. Betul? Yes. Jadi bila kita setkan L0 kepada 5, senarai ni akan berubah nilai. Jadi nilai L0 akan pegang nilai 5. Dia akan jadi 5, 5. Boleh faham? Faham? Dapat L0 akan berubah menjadi 5. So L tu akan jadi 5, 5. So bila kita paparkan L, apakah output yang keluar kat sini? Paparkan L 5, 5. Output dia akan keluar 5, 5. Okey, bagus. Kemudian setkan L1 kepada temp. Apa yang berlaku? L1 kepada temp. Sekejap L1 kepada temp. So L1, so 5 akan jadi 2 lah. So L1 akan berubah menjadi 2. Jadi L akan jadi L1 52. Sebab L1 tu yang ni okey, kan kita ada list. Katakanlah sini A, sini B. Yang ni akan jadi indeks kosong. Yang ni akan jadi indeks 1. So kalau sini L, yang ni akan jadi L0, yang ni akan jadi L1. Jadi bila dia setkan L1 kepada temp, dia tak ubah yang ni. Sebab yang ni ialah L0, dia hanya ubah yang belakang. Belakang ni adalah L1. Yang ni L0, yang tepi ni L1. Maknanya dia akan ubah yang belakang sahaja. Boleh faham? Boleh. Boleh Okey. Jadi dia akan buat 5, 2. Lepas tu langkah seterusnya, dia paparkan L. So dia paparkan L, dia akan print apa? 5, 2. Dia akan print 5, 2. Okey. Jadi yang ni merupakan cara bagaimana kita swap dengan gunakan list. Okey. Jadi bagaimana dengan coding? Coding dia macam ni. Jadi coding dia, kalau kita buat coding dekat sini, kita buat mula-mula kita buat apa? Kita buat setkan L kepada 2, 5. Okey, lepas tu kita setkan temp kepada L0. Kemudian kita setkan L0 kepada L1. Kemudian kita setkan L1 kepada temp. Lepas tu kita print L. Yang ni cikgu lupa Yang ni cikgu print L 3 kali. Print L dekat sini sekali. Lepas tu cikgu print L dekat sini sekali lagi. Okey. Cikgu print L 3 kali lah. Kalau ikut sudoku yang ni, cikgu print 3 kali. Jadi tengok apa yang berlaku. Cikgu save. Dan cikgu run. Okey, dia akan dapat output macam ni.
sama macam yang kita dapat tadi. Dapat tak, Sulaiman? Boleh? Okey. Jadi ni coding dia. Nanti cikgu akan share coding dalam grup Okey, jadi ni coding dia. Okey, ni dia punya semakan meja dia. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok dia akan buat yang ni dalam coding dia gunakan apa? Dia gunakan counter I sebagai counter. Jadi L0 ni dia gunakan Li. Jadi L1 ni dia set kepada yang ni dia tukar kepada Li tambah 1. Boleh faham? Yang tu dalam pseudocode. Sebab apa dia gunakan Li dengan Li tambah 1? Sebab dia jadikan benda tu sebagai counter. Sebab dia gunakan counter. Jadi mula-mula dia swap L1, mula-mula dia swap L0 dengan L1. Selepas dia swap L0 L1, dia akan swap L1 L2. Selepas dia swap L1 L2, dia akan swap L2 dengan L3. Selepas L2 L3, dia akan swap L3 dengan L4. Jadi yang ni okey, yang ni dia gunakan variable, yang ni dia gunakan variable Li. Yang sebelah kanan ni dia gunakan variable I tambah 1. Dia buat Li tambah 1. Okey, sebab dia gunakan apa tadi? Sebab dia gunakan counter. Jadi sebab tu awak tengok dekat pseudocode dia yang atas ni. Awak tengok pseudocode yang atas ni, dia gunakan yang ni. Li dengan bukan I sorry. Dia gunakan J. Dia gunakan variable J. LJ dengan LJ tambah 1. Boleh faham, Sulaiman? Dapat tak? Boleh. Sebab tu dia guna J tambah 1. Kadang-kadang pelajar dia pelik cikgu. Susahnya nak hafal kan? Susahnya nak hafal. Tapi awak jangan risau sebab biasanya yang susah tu tak keluar dalam exam. Dalam exam dia akan keluar benda yang mudah je. Bila awak tengok je soalan exam, awak akan tengok, ini senang aja soalan exam kan. Senang je nak jawab. Okey, jadi dia ada LJ dengan LJ tambah 1. Okey, jadi itu yang saya terangkan. Okey, jadi kita dah belajar tentang swap. Kita rehat sekejap. Nanti kita akan sambung dalam 12.23. Kita rehat sekejap. Okey, kita akan sambung kelas. Kita ambil dia punya pseudocode ni dan kita cuba buat semakan meja untuk kita tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam pseudocode ini. Jadi kita cuba ambil pseudocode ni. Okey. Kita ambil yang ni sekejap ya. Yang ni kita save file, save as. Tiga hari bulan 9 2209 0903. Okey, namakan dia sebagai swap. Okey. Jadi kita dah belajar pasal swap dan sekarang ni kita akan belajar tentang bubble sort. Kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam pseudocode ini. Jadi kita akan buat semakan meja. Jadi kita buat sini, kita save yang lain. Save as. Yang ni kita save sebagai bubble sort. Okey, jadi kita padam. Okey, jadi kita tengok pseudocode ini. Kita buat semakan meja. Kita buat semakan meja. Jadi
Kita pergi pada langkah yang pertama, mula. Selepas mula, kita akan pergi ke langkah yang kedua. Kita akan setkan L kepada yang ni. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Kita masukkan senarai ini ke dalam L. Jadi kita buat insert table. Okey, kita ada variable. Variable dengan nama L. Jadi kita masukkan senarai ini ke dalam variable tersebut. Okey, kita masukkan senarai ini ke dalam variable tersebut. Okey, kemudian kita buat apa? Kita buat yang nombor 3. Nombor 3 kita akan setkan N kepada bilangan item dalam L. Jadi apa yang kita buat kat sini? Kita tambah satu lagi kolom. Kita namakan kolom tersebut sebagai N. Dan dekat situ kita masukkan bilangan item dalam L. Jadi awak kira contohnya bilangan item dalam L kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 item. Jadi sini kita masukkan 5 ke dalam N. Okey, selepas tu kita pergi kepada langkah 4. Langkah 4 dia akan setkan I kepada 0. Jadi awak kena tambah satu lagi kolom. Okey, awak namakan kolom tersebut sebagai I dan awak masukkan 0 ke dalam I. Okey, kemudian kita pergi kepada langkah 5. Okey. Kenapa besar sangat garisan dia? Sekejap ya. Okey. Kita pergi pada langkah 5. Adakah I kurang daripada N tolak 1? Jadi sini kita ambil dia punya expression. Kita ambil dia punya expression. Kita masuk dalam kolom yang baru. Adakah I kurang daripada N tolak 1? Dan jangan lupa letak tanda soal. Kita letak tanda soal di hujung expression tersebut. Okey, sebab kita ada relational operator. Ingat kalau ada 3 jenis operator ni, relational, logical dengan membership operator, kita letak tanda soal dekat belakang dia. Jadi kalau dalam carta adik, yang ni kita letak dalam bentuk diamond. Kita letak dalam bentuk diamond. Okey, kemudian kita buat apa? Kita check. Adakah I nilainya kosong? Adakah I kurang daripada N tolak 1? N nilainya 5, N tolak 1 nilainya 4. So kita check adakah N tolak 1 tu 4 5 tolak 1. Okey, adakah kosong kurang daripada 4? Kita akan dapat true. Okey, sekejap cikgu nak tarik kolom ni. Okey, dia akan jadi true. Lepas dia jadi true, dia akan masuk dalam 51, 52, 53, 54. Dia akan masuk dalam loop body. Dia masuk dalam loop body, dia akan buat 51 dulu. Okey, dia akan setkan J kepada 0. Jadi awak tambah satu lagi kolom. Okey. Awak tambah lagi kolom. Tapi kali ini awak namakan kolom tersebut sebagai J. Dan awak masukkan nilai kosong ke dalam J. Okey, kemudian awak pergi dekat bawah 52. Bila pergi dekat 52, dia akan cek adakah J kurang daripada N tolak I tolak 1. Okey, jadi dekat sini awak kena tambah lagi satu kolom. Awak ambil expression dia. Adakah J kurang daripada N tolak I tolak 1. Dan jangan lupa letak tanda soal. Okey, letak tanda soal. Jadi J nilainya ialah kosong.
J nilainya adalah kosong. Adakah kosong kurang daripada N tolak I tolak 1? Jadi N ialah 5. I ialah kosong. 5 tolak kosong tolak 1 berapa? Ni awak kena kira lah. Kalkulator ada, tekan kalkulator. N tolak I ialah kosong, tolak dengan 1. Jadi 5 tolak kosong tolak 1 adalah sama dengan 4. Jadi kat sini awak akan check adakah J kurang daripada 4. Jadi sini akan jadi true. Dia akan jadi true. Bila 5, 2 dapat true, awak akan masuk dalam badan loop. Badan loop ialah yang ni. Badan loop ni dia akan swap. Dia akan swap dua nilai. Okey, jadi apa yang berlaku dekat sini? Dia akan swap. Dia akan setkan ni dulu. Dia akan setkan temp kepada LJ. Jadi tambah satu lagi kolom, namakan sebagai temp, T-E-M-P. Okey, temp. Okey, temp ni dia akan masukkan LJ. Apakah LJ awak? Apakah nilai bagi LJ? LJ? Jawapannya cikgu? 28.2. Ya, LJ ialah L kosong. Sebab J nilainya kosong, jadi LJ adalah L kosong. Jadi L kosong ialah 28.2. Selepas dia buat temp set kepada LJ, dia akan buat set LJ kepada LJ tambah 1. Jadi apa yang berlaku kat sini sebenarnya? Dia akan mengubah senarai. Dia akan mengubah senarai. Okey, apa yang berlaku? Dia akan setkan LJ. LJ yang mana? LJ ialah kosong. L kosong L kosong dia akan set kepada LJ tambah 1. LJ tambah 1 ialah kosong tambah 1. Kosong tambah 1 ialah 1. So LJ tambah 1 ialah 26. Jadi apa yang berlaku kat sini? Dia akan tukar L kosong ni kepada 26. Yang tu yang dia akan buat. Okey. Dia akan buat yang ni kepada 26. Boleh? Okey, kemudian dia akan buat apa? Cikgu highlightkan yang ni bagi awak nampak sikit. Okey, selepas tu dia akan buat setkan LJ tambah 1 kepada temp. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Jap cikgu. LJ tambah 1 ialah L1. 26. Jadi L1 nilainya dia akan ubah menjadi temp. Jadi L1 ialah yang sebelah ni. Dia akan ubah jadi temp. Dia akan ubah jadi 28.2. Dia dah swap dah. Dia akan tukar kepada temp. Okey, dapat Yang LJ tambah 1 set kepada temp ni. Yang ni, LJ tambah 1. Dia akan ubah kepada temp. Okey, jadi apa yang dia buat sebenarnya dia akan swap. Dia akan swap. Yang ni. 3 baris ni, dia akan swap. Selepas dia swap, dia akan buat apa? Dia akan tamat jika. Okey, dia tamat jika. Lepas tu dia akan buat kira J set kepada J tambah 1. Okey, jadi kat sini J ni nilainya kosong. Kosong tambah 1, J akan jadi 1. Selepas dia buat yang tu, selepas 5, 2, 3 dia pergi ke mana? Selepas 5, 2, 3. Selepas dia buat 5, 2, 3, adakah dia pergi dekat 5, 2, 4? Ya. Jap, saya nak tengok jap Cikgu rasa sudokut ni salah. Yang ni bukan 5, 2, 4 ni. Yang ni sebenarnya 5, 3. Salah sudokut dia. Macam ni. Tamat jika. Betul lah. Yang ni sebenarnya ialah nombor 6. Cikgu salah buat. Okey, cikgu dah betulkan sebalik. Okey, selepas 5, 2, 3, dia tak pergi 5, 3. Y dia belum tamat lagi. Dia akan kembali ke atas.
dia akan kembali ke atas. Cikgu salah buat tadi. Dia akan kembali ke atas, dia akan pergi dekat 52. Selepas 523 ni, dia akan patah balik ke 52. Dia patah balik ke 52, apa yang dia buat? Dia akan cek adakah J kurang daripada N tolak I tolak 1. Jadi dekat sini, dia tanya adakah 1 kurang daripada 4. Jadi sini akan dapat true. Bila dia dapat true, dia akan buat 521, 522, 523. Sebab dia dapat true. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Dia akan buat 521 dulu. Dia akan check adakah LJ kurang daripada LJ tambah 1. Oh, yang ni cikgu lupa. Sepatutnya kita tambah satu lagi kolom kat sini tengah-tengah ni. Adakah LJ kurang lebih besar, sorry. Adakah LJ lebih besar daripada LJ tambah 1? Okey, sepatutnya macam ni. Okey. Tapi dekat sini Sulaiman, Tashwina nak tanya awak. Betul ke tak kita guna lebih besar? Betul cikgu? Tak betul. Ha? Kenapa tak betul? Alright. Sebab dia swap, yang ni dia swap secara menaik ke secara menurun? Secara menaik. Secara menaik. Kita nak swap secara menaik ke secara menurun? Swap secara menurun. Sebab apa? Sebab yang ni lontaran peluru kan? Cuba awak baca soalan ni. Yang ni lontaran peluru, betul tak? Sekejap Form 3. Mana dia soalan dia? Ni. Okey. Yang ni kita nak buat lontaran peluru. Ni Dia bagi ni. Dia kata sempena hari sukan acara lempar cakra, bukan lontaran peluru, lempar cakra. Antara lempar cakra. Jadi dia ada bagi jarak lempar cakra. Jadi untuk kira pemenang yang nak pergi ke peringkat akhir contohnya, kita mesti sort secara menurun. Yang mana lontar paling jauh duduk dekat depan lah. Yang lontar paling dekat kita letak dekat belakang. Kita nak sort secara menurun sepatutnya. Jadi sebenarnya sudoku ini dah salah. Jadi saya ambil daripada buku teks. Jadi sudoku ini dah salah. Sepatutnya sini bukannya LJ lebih besar. Sepatutnya sini LJ kurang daripada LJ tambah 1. Okey. Sepatutnya macam tu lah kan? Betul tak? Sebab kita nak sort secara menurun. Okey. Kalau awak tengok kalau lebih besar, bila awak buat semakan meja, yang ni. Yang ni dia sort secara menaik ke dia sort secara menurun? Dia sort secara menaik. Kita nak sort secara menurun. Jadi yang ni salah. Kita tukar. Kita tukar sedikit dia punya sudokut. Kita letak adakah LJ kurang daripada LJ tambah 1. Jadi kita padam balik. Kita padam balik. Okey, kita padam balik yang ni. Okey, kita tukar adakah LJ kurang daripada LJ tambah 1. Kita tukar sebab kita nak sort secara menurun. Okey. Jadi bila 521 ni dapat true. Okey, kita check. LJ, apakah LJ? LJ ialah L0. L0, LJ tambah 1 ialah L1. So dia sebenarnya dia check adakah L0 kurang daripada L1. Yang tu sebenarnya yang dia check. Jadi sini dapat true ke dapat false? Jawapannya cikgu? False. False. Okey.
Alarm. Bila dapat false, dia swap ke tak? Bila dapat false, dia tak swap. Boleh faham? Boleh. Dia akan swap kalau dia dapat true. Bila dapat false, dia tak swap. Okey, kemudian dia akan tamat jika. Selepas dia tamat jika, dia akan pergi. Kira J set kepada J tambah 1. Jadi sini J akan berubah menjadi 1. Selepas J berubah menjadi 1, adakah dia tamat while? While belum tamat lagi. Dia akan naik balik ke atas. Dia akan naik balik dekat 52. Dia patah balik ke 52. Dia patah balik ke 52, dia akan check adakah J kurang daripada N tolak I tolak 1. So dekat sini dia akan check adakah 1 kurang daripada 4. Sini akan dapat true. Bila dapat true, dia akan buat 5, 2, 1. Dia akan check. Kali ini dia akan check adakah LJ. J nilainya berapa? J nilainya 1. So dia akan check adakah L1 kurang daripada L2. L1 Adakah kurang daripada L2. Jadi awak compare yang mana? Awak compare yang ni, L1 dengan L2. True. True ke false? True. True. Jadi bila true, dia akan swap L1 dengan L2. Yes. Boleh faham? Dia swap L1 Boleh. dengan L2. Yang ni kita skip boleh tak? Sebab yang ni panjang ni. Boleh cikgu. Senang kata dia dah swap dah. Dia dah swap sebab kita dah tahu kan cara dia swap tadi kan. Jadi tak perlu kita bina term Yang ni tak payah kita bina term lagi. Tapi kalau awak secara sepatutnya kita bina satu kolom, kita namakan sebagai term. Tapi sebab kita dah tahu kita dah tahu cara macam mana dia swap, kita skip yang bahagian term Kita skip pada bahagian term, kita terus tukar dekat sini. Okey, yang mana yang bertukar Sulaiman? Yang mana yang bertukar sekarang? Sekarang 26 dengan 26.5. Yang bertukar ialah L1 dengan L2. Yang bertukar adalah dia swap antara L1 dengan L2. Jadi apa yang berlaku kat sini? Yang ni dia akan tukar menjadi 26.5. Sini dia akan tukar jadi 26. Dia akan swap dua tu. Jadi cikgu highlight dengan warna merah bagi awak nampak. Ini tertib menurun cikgu? Tertib menurun lah. Okay. Sebab dia lempar cakera. Lempar cakera, kita nak tengok pemenang, kita akan susun secara menurun. Takkan kita susun secara menaik kan? Sama juga macam nak tengok result exam. Result exam nak tengok ranking nombor 1. Kita nak buat ranking. Bila kita buat ranking, result exam, markah paling tinggi ke markah paling rendah dulu kita letak? Mesti kita letak markah paling tinggi dulu kan? Jadi kita sort menurun. Okey. Jadi kita dah swap. Okey. Lepas dia swap, dia akan tamat jika. Lepas swap, dia akan tamat jika. Lepas tamat jika, dia akan pergi kat 5, 2, 3. Okey, untuk 5, 2, 3 ni, dia akan kira J tambah 1. So, J tu asalnya kos 1 akan bertukar menjadi 2. Selepas dia tukar jadi 2, dia akan naik atas balik. Dia akan naik 5, 2 balik. Dia naik 5, 2, dia check adakah J kurang daripada N tolak I tolak 1. Jadi dekat sini dia akan check adakah 2 kurang daripada 4. Sini akan dapat true. Okey, bila nombor 52 dapat true, dia akan buat 521. Okey, dia buat 521, dia check adakah LJ. J sekarang nilainya 2. So dia check adakah L2 kurang daripada L2 tambah 1. L2 tambah 1 adalah L3. 3. Adakah 2 kurang daripada L3? Sini akan dapat Sekejap. True. Sini akan dapat true. Bila dapat true, dia akan swap. Bila dapat true, dia akan swap. Jadi, dia akan swap yang mana? Dia akan swap L2 dengan L3. Okey, dia akan swap L2 dengan L3. Jadi, dia akan swap antara apa? Yang ni, 27.2 dengan 26. L2 dengan L3 ialah 27.2 dengan 26. Dia akan swap yang ni. 7.2, sini 26. Okey, dia akan swap dua ni. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Selepas dia swap yang ni, dia buat apa? Dia akan pergi tamat jika. 522. Selepas tamat jika, dia akan kira J set kepada J tambah 1. Jadi J akan jadi 3.
Bila J jadi 3, dia akan naik atas mula. Dia tak tamat lagi while. While belum lagi tamat. Okey. Orang kata dunia belum berakhir. Lelaran pertama belumlah lagi habis. Bukan lelaran. Lelaran dah habis. Yang belum habis gegelung. Gegelung dia tak habis lagi. Lelaran yang ketiga tu dah habis. Yang ni kita panggil sebagai lelaran. Lelaran pertama. Yang ni lelaran pertama. Lelaran kedua. Lelaran ketiga. Lelaran dia dah habis. Tapi gegelung belum habis lagi. Okey. Lelaran je dah habis. Oleh kerana gegelung dia belum habis, dia naik atas balik. Okey. Dia naik atas balik. Dia akan check kat sini adakah 3 kurang daripada 4. Sini dia akan dapat true. Bila dapat true, dia akan buat lelaran yang seterusnya. Okey, dia buat lelaran yang baru. Okey, dia buat lelaran yang baru, dia akan buat 5, 2, 1. Okey, 5, 2, 1 dia akan check adakah LJ kurang daripada LJ tambah 1. J nilainya 3, so LJ ialah L3. Jadi, L3 tambah 1 adalah L4. L3 tambah 1 adalah L4. Adakah L3 kurang daripada L4? Sini dapat true ke false? Jawab L3. Kurang daripada 4. 26 dengan 30.0. Kurang daripada 4. True. Dia akan dapat true. Bila true dia buat apa? Swap. Bila true dia akan swap. Jadi tak perlu cikgu explain pada awak macam mana dia swap. Sebab tadi cikgu dah terang panjang lebar tentang swap. Jadi dia akan tukar. Sini akan jadi 30.0. 30.4. Yang sebelah sini dia akan jadi 26. Okey, tu apa yang berlaku lah. Ini akan jadi 26. Okey. Selepas jadi 26, dia pergi ke mana? Dia akan naik atas, dia akan tamat jika. Selepas habis dia swap, dia akan tamat jika. Selepas tamat jika, dia akan buat apa? Dia akan kira J set kepada J tambah 1. Jadi J nilainya 3, J sekarang akan berubah menjadi 4. Bila J berubah menjadi 4, dia buat apa? Dia akan naik atas balik. Okey, dia naik atas balik. Okey, sebab gegelung belum lagi berakhir ya. Gegelung belum lagi berakhir. Sebab tu dia naik atas mula. Dia naik atas mula, dia akan check adakah 4 kurang daripada 4. Sini akan dapat false. Bila dia dapat false, barulah gegelung tersebut berakhir. Okey, bila syarat dekat 52 ni dapat false. Bila syarat dekat 52 dapat false, gegelung akan berakhir. Lepas tu dia akan buat tamat while. Dia akan buat tamat while. Selepas tamat while, dia akan pergi ke mana? Selepas tamat while, dia akan pergi 54. Dia akan pergi 54. Dia pergi 54, dia akan buat kira I set kepada I tambah 1. Jadi dekat sini, apa yang berlaku? I akan berubah menjadi 1. I akan berubah menjadi 1. Selepas I berubah menjadi 1, apa yang dia buat? Adakah dia pergi tamat while? Tak. Gegelung belum lagi berakhir. Yang tadi yang berakhir ialah gegelung sebelah dalam. Gegelung sebelah luar belum lagi berakhir. Kita ada outer loop, kita ada inner loop. Yang berakhir adalah inner loop. Inner loop sudah berakhir. Tetapi outer loop ni belum lagi berakhir. Jadi, selepas 54 ni, dia akan naik balik ke atas nombor 5. Selepas 54 ni, dia akan naik atas balik dekat nombor 5. Sebab gegelung sebelah luar belum lagi berakhir. Okey, dia naik dekat nombor 5, dia akan check adakah I kurang daripada N tolak I. Adakah I, adakah 1 kurang daripada N tolak 1. N nilainya 5. 5 tolak 1. 5 tolak 1, 4. Okey. Adakah 1 kurang daripada 4? Sini dia akan dapat true. Jadi bila nombor 5 dapat true, dia akan masuk iteration yang baru, lelaran yang baru. Dia akan buat 5, 1. Okey. Dia akan buat 5, 1.
51 apa yang dia buat? Dia akan setkan J kepada 0. Jadi J asalnya 4, dia set semula kepada J 0. Tadi dia dah keluar kan? Dia dah keluar, J tu jadi 4. Lepas tu dia masuk, dia keluar, dia masuk balik, dia akan set J tu menjadi 0 semula. Okey? Dia setkan J menjadi 0. Selepas dia set J menjadi 0, dia akan check adakah J kurang daripada N tolak I tolak 1. So J adalah 0. Adakah 0 kurang daripada N tolak I tolak 1? Yang ni awak kena kira lah. Guna kalkulator. Jadi N adalah 5 tolak dengan I. I adalah 1 tolak dengan 1. Jadi 5 tolak 1 tolak 1 awak akan dapat 3. Jadi sini awak akan check adakah kosong kurang daripada 3. Jadi sini akan jadi true. Okey, jadi bila 52 awak dapat true, dia akan masuk dalam gegelung balik. Tadi dah keluar Macam kita lah kan. Kita masuk bilik air, keluar bilik air. Lepas tu sakit perut, masuk bilik air semula. Lepas tu keluar bilik air. Sakit perut, masuk balik bilik air. Dia macam tu juga dengan gegelung. Dia boleh keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk gegelung banyak kali. Tadi dah keluar dah gegelung. Lepas tu masuk balik gegelung yang sama sekali lagi. Macam Okey? situasi harian kita. Jadi dia macam tu sebab dia keluar dah gegelung, lepas tu dia masuk balik. Dia masuk balik, dia check adakah J kurang daripada N dapat true. Bila dia true, dia masuk balik dia akan buat 521. 521 dia akan check adakah LJ kurang daripada LJ tambah 1. Jadi sini dia akan check adakah L kosong. Adakah L kosong kurang daripada L1. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak tanya awak. Kali pertama dia masuk gegelung, apa yang berlaku? Kali pertama dia masuk gegelung sebelum dia keluar. Yang ni dia masuk gegelung sebelum dia keluar. Apa yang berlaku kat sini sebenarnya? Dekat sini. Cuba awak perhatikan. Apakah sebenarnya yang berlaku kali pertama dia masuk gegelung sebelum dia keluar? Dia akan tolak nombor yang paling kecil ke belakang. Cuba awak tengok senarai ni, nombor paling kecil ialah 26, betul? Yang ni nombor paling kecil. Jadi nombor kali pertama dia masuk gegelung, nombor paling kecil tu dia akan tolak sampai hujung. 26 tu dia akan tolak sampai hujung. Dia tolak sikit-sikit. Asalnya kat sini. Cuba awak tengok Asalnya dekat sini, dia tolak sikit. Lepas tu dia tolak lagi. Dia tolak lagi sampai hujung. Dah sampai hujung baru dia keluar daripada gegelung. Nampak tak? Dia tolak nombor yang paling kecil tu, dia tolak sikit. Jadi benda ni sebenarnya konsep dia macam ni. Katakanlah awak ada pelampung. Pelampung tu awak pergi mandi pantai. Katakanlah sini pantai. Sini ada pelampung kat sini. Bentuk donat pelampung. Jadi akan ada satu ombak. Ombak akan datang. Dia akan tolak pelampung ni ke depan sikit. Lepas dia tolak ombak tu datang, ombak tu akan patah balik. Dia patah balik, lepas tu datang ombak yang kedua. Datang ombak yang kedua, dia akan tolak sikit lagi pelampung ke depan sikit. Lepas tu dia patah balik. Lepas tu datang ombak yang ketiga, dia akan tolak lagi pelampung sikit. Lepas tu dia patah balik. Datang ombak yang keempat, dia tolak lagi pelampung sikit, dia patah balik. Sampailah pelampung awak tu berada dekat tepi pantai. Jadi bubble sort ni, dia punya konsep dia lebih kurang macam tu. Bubble ni dia ambil pada perkataan buih, bubble. Dia macam bubble dekat pantai yang akan tolak kayu hanyut ataupun dia akan tolak pelampung tu ke tepi, ke hujung. Okey. Jadi sebab tu dia panggil bubble sort, sebab dia tolak sikit guna bubble. Boleh faham? Dapat tak Sulaiman? Boleh? Sebab dia tolak sikit-sikit, nombor tu macam bubble tolak benda hanyut dekat tepi pantai. Okey. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, dia akan tolak paling kecil ni 26 ni, dia akan tolak sikit macam bubble tolak. Okey, tolak sikit-sikit sampai hujung. Jadi
Yang tu apa yang berlaku sebelum dia keluar daripada loop. Dan selepas tu dia keluar. Dah sampai hujung. Dah sampai hujung ni dia keluar pada loop. Dia keluar pada gegelung. Lepas tu dia akan masuk gegelung kali yang kedua. Tadi kan dia keluar, lepas tu dia masuk balik. Okey, lepas tu dia buat sampai ni, sampai sini dah dia akan check. Adakah LJ kurang daripada LJ tambah 1? Dia akan check adakah L0 kurang daripada L1. Kat sini true ke false? Cuba awak tengok. L0 ialah 28. Adakah 28 kurang daripada 26? Sini akan dapat false. Bila dapat false, dia akan swap tak? Dia tak swap. Jadi dia tak swap, dia akan tamat jika terus. Dia tamat jika, lepas tu dia akan buat kira J set kepada J tambah 1. Jadi kat sini J akan berubah daripada 0 menjadi 1. Okey. J akan berubah menjadi 1. Lepas tu dia pergi ke mana? Dia akan kembali ke atas. Kembali ke atas dekat nombor 52. Dia akan kembali ke 52. Dia kembali ke 52, dia akan check adakah J kurang pada N tolak I tolak 1. Adakah 1 kurang daripada 3. Sini akan dapat true. Bila dapat true, dia akan check dekat bawah ni. Adakah LJ kurang daripada LJ tambah 1. So dia akan check adakah LI kurang daripada LJ. J adalah 1. Adakah L1 kurang daripada LJ tambah 1. J tambah 1 ialah 1 tambah 1. 1 tambah 1 akan jadi 2. Okey, cuba check adakah L1 kurang daripada L2. Sini dapat true ke false? True. Yang ni. Sini Yang ni akan jadi true. Bila dia jadi true, dia akan swap dua nombor tersebut. Jadi yang ni akan bertukar. L1 dengan L2 akan bertukar tempat. Jadi sini akan jadi 27.2. 27.2. Dan sini akan jadi 26.6. Okey, dia akan swap dua yang ni. Sekejap ya. Cikgu highlight nombor yang dia swap Cikgu highlight nombor yang dia swap supaya awak tak pening. Okey, dia akan swap yang ni. Okey, selepas dia swap, dia akan tamat jika. Selepas tamat jika, dia akan kira J set pada J tambah 1. Jadi J akan berubah menjadi 2. Selepas J berubah menjadi 2, dia akan pergi ke mana? Dia akan naik atas balik. Dia akan pergi 52. Okey, yang ni dia akan naik atas balik. Dia pergi dekat 52, dia akan check adakah J kurang pada N tolak I tolak 1. Adakah 2 kurang daripada 3? So, sini akan dapat true. Bila dapat true, dia akan buat iteration yang ketiga. Dia buat iteration yang ketiga, dia buat lelaran yang ketiga, dia akan masuk dalam 521. Dia masuk dalam 521, dia akan check adakah LJ kurang pada LJ tambah 1. Sini dia akan check adakah L2 kurang daripada L3. Cuba check L2 dengan L3. Adakah L2 kurang pada L3? Betul. Okey, akan dapat true. Bila dapat true, dia akan swap. Dia akan swap. Jadi, sini dia akan swap. Okey, sekejap. Okey. Dia akan swap antara 30.4 dengan 26.6. 30.4, sini akan jadi 26.6. Okey, dia akan swap dua ni. Okey, boleh dapat dia akan swap dua tu. Selepas dia swap, dia pergi ke mana? Selepas dia swap, dia akan pergi dekat tamat jika. Lepas tu dia akan kira J set pada J tambah 1. J akan jadi 3. Lepas tu dia akan check adakah 3 kurang daripada 3. Sini akan jadi false. Bila sini jadi false, dia pergi ke mana? Dia akan keluar daripada gegelung. Dia keluar I sama dengan I tambah 1. Dia keluar pada gegelung, dia akan pergi dekat tamat while. Okey, lepas tu dia akan buat kira I set kepada I tambah 1. Jadi I akan pegang nilai 2. Okey, I akan pegang nilai 2. Selepas I pegang nilai 2, dia akan pergi ke mana?
dia akan naik balik ke gelung yang sebelah luar. Dia akan patah balik ke nombor 5. Sekejap ya. Dia akan patah balik ke nombor 5. Dia yang ni, sini dia pergi ke gelung sebelah luar. Okey, maknanya berapa kali dia keluar ke gelung dalam? Gelung dalam tu dia keluar 2 kali. Kali pertama dia keluar dekat sini. Sini dia keluar kali pertama. Kali kedua dia keluar dekat sini. Okey. Kali pertama gegelung dia keluar, nombor yang paling kecil dia tolak sampai hujung. Iaitu 26. 26 dia tolak dekat paling hujung. Kali kedua gegelung dia keluar, nombor yang kedua paling kecil. Yang ni nombor yang kedua paling kecil, dia tolak dekat second last. Okey, nombor paling kecil mula dia keluar, dia tolak sampai last, lepas tu dia keluar gegelung. Lepas tu dia masuk balik ke gelung, nombor yang second paling kecil dia letak dekat second last, lepas tu dia keluar gegelung. Nampak apa yang berlaku dalam bubble loop. Bubble loop pula. Dalam bubble sort. Okey, kemudian dia akan naik semula ke atas, dia akan check adakah I kurang daripada n tolak 1. Jadi adakah 2 kurang daripada 4, sini akan dapat true. Bila dia dapat true dekat nombor 5, dia akan buat 51. 51 dia akan setkan J kepada 0. Kali ketiga, dia set J kepada 0. Nampak? So dia akan set J kepada 0 tu untuk kali yang ketiga. Lepas tu dia akan masuk dekat dalam 52. Dia masuk dalam 52, dia akan check adakah kosong kurang daripada n tolak I tolak 1. So, yang ni kena kira lah. N tolak I tolak 1 adalah n nilainya 5. Tolak I adalah 2. Tolak 1. Jadi 5 tolak 2 tolak 1 akan jadi 2. Akan jadi 2. So, sini dia akan check adakah kosong kurang daripada 2. Sini dia akan dapat true. Bila dia dapat true, dia akan pergi dekat 521. Dia akan check adakah L kosong, LJ, adakah L kosong kurang daripada L1. Sini akan dapat true ke false? Dia akan dapat false. Bila dia dapat false, dia swap tak? Dia tak swap. Okey, dia dapat false, dia terus pergi kat tamat jika. Selepas tamat jika, dia akan buat kira J set kepada J tambah 1. So, J akan dapat nilai 1. Selepas tu, dia akan naik atas mula. Dia naik atas mula dekat nombor 52. Dia akan check kali ni adakah J, adakah 1 kurang daripada N tolak I tolak 1. Adakah 1 kurang daripada 2. Sini akan dapat true. Bila dapat true, dia akan check dekat sini. Adakah LJ, adakah L1 kurang daripada L2. Sini dapat true ke false? L1 kurang daripada L2. Yang ni. L1 dengan L2. True. Dia akan dapat true. Bila dapat true, dia buat apa? Swap. Dia akan swap L1 dengan L2. Dia akan swap. So, L1 dengan L2 ni dia akan swap. Okey, jadi sini akan jadi 30.4 dan sini akan jadi 27.2. Dia akan swap dua tu. Okey, dia akan swap dua ni. Okey, selepas dia swap, dia buat apa? Selepas dia swap, dia akan tamat jika. Selepas tamat jika, dia akan kira J set pada J tambah 1. J akan berubah menjadi 2. Lepas tu, dia pergi ke mana? Selepas J berubah menjadi 2, dia akan naik atas balik. Dia akan check adakah 2 kurang daripada 2. Jadi, sini akan dapat apa? Sini akan dapat false. Bila dapat false, dia keluar daripada gegelung. Nampak? Dia keluar sekali lagi. Dia keluar daripada gegelung, dia akan pergi ke tamat while. Dia keluar, sini dapat false, dia keluar dari gegelung, dia pergi tamat while.
Okey, selepas tamat Y, dia akan pergi dekat kira I set kepada I tambah 1. Jadi I akan dapat nilai 3. Selepas I dapat nilai 3, dia akan patah balik naik atas dekat nombor 5. Dia patah balik atas dekat nombor 5. Kali ini dia akan cek adakah I kurang daripada N tolak 1. So dia akan cek adakah 3 kurang daripada 4. Sini akan jadi true. Bila jadi true, dia akan buat 51. Dia buat 51, dia akan setkan J kepada 0 kali yang keempat. Nampak? Dia setkan J jadi 0 kali yang keempat. Lepas tu, dia akan pergi dekat dalam 52. Okey, dia pergi dekat 52, dia akan cek adakah J kurang daripada yang ni. So, akan cek adakah kosong kurang daripada N tolak I tolak 1. Yang ni kena kira. N adalah 5 tolak I. I adalah 3 tolak 1. 5 tolak 3 tolak 1 adalah sama dengan 1. So, dia akan cek adakah kosong kurang daripada 1. Sini akan dapat true. Bila dapat true, dia pergi ke mana? Bila dapat true, dia akan pergi dekat 521. Dapat 521, dia akan cek adakah L kosong kurang daripada L1. Sini akan dapat apa? Adakah L kosong kurang daripada L1? True. True. Bila true, dia akan swap. Bila true, dia akan swap. Jadi, dia swap L kosong dengan L1. Jadi, sini akan jadi 30.4. Dan sini akan jadi 28.2. Okey, dia akan swap dua tu. Cikgu highlight yang mana dia swap. Okey, dia akan swap. Dan selepas dia swap, dia pergi ke mana? Dia akan tamat jika. Selepas swap, dia akan tamat jika. Dan selepas tamat jika, dia akan buat kira J tambah 1. So, J akan jadi 1. Selepas tu, dia akan naik ke atas mula. Dekat 52. Dia naik ke atas mula, dia akan cek adakah J, adakah 1 kurang daripada 1. Sini akan dapat false. Bila dapat false, dia keluar daripada inner loop. Dia keluar daripada inner loop untuk kali yang keempat. Selepas dia keluar, sebab dia dapat false. Yang ni dapat false. Bila dapat false, dia terus pergi kat 53. Dia pergi 53, dia akan buat 54. 54 dia akan buat kira I tambah 1. So, I tambah 1 akan jadi 4. Okey, selepas I tu jadi 4, dia buat apa? Dia akan naik semula ke atas ke nombor 5. Okey, selepas tu dia akan naik semula ke atas ke nombor 5. Dia naik semula ke atas, dia akan cek adakah I kurang daripada N tolak 1. Sini dia akan cek adakah 4 kurang daripada 4. Sini akan dapat apa? Sini akan dapat false. Bila dekat nombor 5 dapat false, dia pergi ke mana? Okey, yang ni nombor 5 tadi adakah 4 kurang daripada 4 dapat false. Bila dapat false, dia pergi dekat nombor 6. Dia pergi dekat nombor 6, barulah outer loop. Outer loop ni maknanya loop yang sebelah luar. Barulah loop yang sebelah luar tu tamat. Lepas tu dia akan paparkan L. Jadi bila dia paparkan L, dia akan paparkan item yang telah dia isi tadi. So output awak akan dapat. Okey, output awak akan dapat yang ni. Cikgu rasa tak muat ni. Cikgu buat yang baru kat bawah. Okey, output. Dia akan dapat yang ni. Dia akan dapat senarai yang telah diisi secara menurun. Okey, jadi macam mana kelas? Adakah awak faham tentang bubble sort? Faham? Senang je kan? Jadi kita dapat tahu melalui semakan meja. Melalui semakan meja, kita tahu yang dekat dalam buku teks tu, syarat dia salah dekat sini. Syarat dekat 521 ni salah dekat dalam buku teks. Dia buat lebih besar, sepatutnya lebih kecil. Sebab yang buku teks tu dia sort secara menaik. Kita nak sort secara menurun. Jadi kita terbalikkan dia punya simbol.
Itu sahaja. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan berhenti kat sini. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Sulaiman, Tashwina, nak tanya boleh tanya. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita berhenti kat sini. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Hari yang sama, masa yang sama. Okey, jumpa lagi. Baik, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Sekejap